Hijab itu terdapat bagai jenisnya ya. Kita dah ambil pada perenggan itu. Hijab ya. Satu dosa kita buat, satu titik hitam. Satu titik hitam itulah hijab. Satu hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan berselaput hati mereka. Bukan selaput seperti selaput tai burung gitu saja. Selaput itu terpatri dalam hati kita. Kala bal rana ala qulubihim. Ran atas qulub, atas hati kita. Makanu yaksibun, atas sebab apa yang telah kita lakukan, dosa kita lakukan. Satu titik hitam menjadikan hati kita terhijab daripada satu cahaya, daripada satu sinar. Hati tempat ilmu, hati tempat insaf, hati tempat taubat, hati tempat ilmu, hati tempat faham. Tetapi kalau hati dah ditempati oleh maksiat, ilmu tak akan masuk. Ilmu tidak akan masuk. Iman pun akan pudar kerana hati dah kotor, ya. Hati dah kotor. Itu semua tu hijab. Satu hijab, satu hijab, satu hijab sampai terhijab terus. Terhijab terus. Baik tak nampak, bahkan dengan terhijab bukan hanya dia tak nampak, jadi terbalik. Dah tentu kalau tak nampak tu macam orang buta, banyak-banyak dia jatuh masuk gaung. Itu saja. Tetapi kalau terbalik hatinya, bahkan salah dia nampak betul, betul dia nampak salah. Ya. Mata hatinya tertutup tetapi mata kepalanya terbuka. Buka nampak nikmat, buka nampak seronok, buka nampak harta, buka nampak dunia. Bukan makin beliak lagi biji matanya. Tapi mata hatinya tertutup. Kalau tertutup saja, jatuh saja, sudahlah. Tak apa. Ini tetapi untuk maksiat bahkan terbuka mata kepalanya. Bahkan tertawan, tertarik pulanya. Itu yang takut. Itu semuanya dalam hijab. Ya. Hingga Abdul Qadir bin Hamad Segaf ada menyebutkan, ya, orang yang dapat mimpi jumpa Nabi, atau petah lagi kalau dapat jumpa Nabi secara yaqazah, kita ahli sunnah jamaah, tidak mustahil seorang boleh jumpa Nabi dalam keadaan sedar, bukan dalam mimpi, ya. Begitu. Perlu melalui 40,000 hijab. Orang bertanya kepada Habib Nabi Abdul Qadir, bolehkah tersingkap hijab-hijab begitu nak jumpa Rasulullah? Habib Abdul Qadir mengatakan, ya tak boleh. Satu hijab pun susah kita nak singkap. Hijab maksiat mata saja tu dah menghijab hati kita. Belum lagi maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat macam-macam. Macam-macam hijab kita, tebal-tebal pulanya. Tetapi kalau nak disingkap oleh Allah, nak disingkap oleh Rasulullah, tersingkap sendiri. Itu yang kita minta. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami. Perlihatkanlah pada kami, pada mata hati kami. Akan perkara yang baik sebagai baik dan berilah kami rezeki untuk mengikutinya. Dan berilah penglihatan pada kami, dapat kami melihat perkara-perkara buruk sebagai buruk dan dapat pula kami menjauhkannya. Itu kita minta dibukakan hati kita, mata hati kita, ya. Baik. Hijab itu terdapat pelbagai jenisnya. Di antaranya mengejar dunia. Mengejar dunia itu hijab. Mengejar dunia terhijab daripada akhirat. Mengejar dunia terhijab daripada makrifat, kenal akan Allah. Kerana dunia satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Lepas tu Allah Ta'ala tak pandang langsung. Kerana lantaran dunia hamba-hamba lupa kepada Allah. Cinta dunia, mengejar dunia terhijab daripada Allah. Mengejar pangkat terhijab daripada sifat Rasulullah. Zuhud, tawaduk, mengejar pangkat. Terhijab daripada sifat belas ihsan, kasih sayang, menghormati. Dan mencampuri urusan orang yang tiada kaitan dengan dirinya. Kepo, yang tak ada kena-mengena, sibuk siapa naik pangkat, siapa turun pangkat, siapa buat apa, di mana, apa semua begitu kan. Semua cerita-cerita surat khabar semua tu kan. Tak ada kena-mengena gitu. Itu hijab daripada khusyuk. Kita nak ingat dosa kita, semua terhijab. Kita sibuk dengan cerita-cerita yang tak ada kena-mengena dengan kita semua tu. Itu semua hijab, ya. Kemudian sifat dengki, hijab daripada kasih sayang antara saudara kita. Terhijab daripada syukur. Kau tak suka orang tu dapat nikmat, orang tu dapat pangkat, orang tu dapat anugerah, orang tu dapat kepintaran, orang tu dapat naik pangkat, dapat kedudukan semua. Patut kau bersyukur. Dia dapat bahagian dia dan kita dapat tak? Kita pun dapat bahagian kita. Sikit tak kurang kita lupa nak syukur apa yang kita dapat. Bahkan kita hilang kasih sayang terhadap saudara kita. Terhijab daripada rasa syukur diri kita. Terhijab daripada merasa bahawa Tuhan tu layak nak beri siapa. Dia nak beri nikmat, dia nikmat. Dia boleh beri nikmat, ya. Terhijab rasa kasih sayang dengan saudara-saudara kita. Dengki saja kita pandang dia. Sedikitnya mengingati Allah. Hijab. Mengingati Allah. Hijab. Hijab daripada mengingat Allah. Bahkan syaitan datang menemani dalam hatinya. Ya. Baik. Gemar duduk bersama orang-orang yang lalai dari mengingati Allah. Semua tu hijab. Hijab daripada zikrullah. Hijab daripada ingat Rasulullah.
duduk sama orang-orang yang lalai. Orang lalai tu apa tuan-tuan sekalian? Orang lalai, orang yang tak baca Al-Quran. Lalai. Sedang Al-Quran tu peringatan daripada Allah Ta'ala. Sikit satu hari, satu lembar pun dia tak buka, itu orang lalai. Kita faham tak faham lain cerita. Kita baca Al-Quran, hati kita terkikis segala daki-dakinya. Kita baca Al-Quran, hati kita disinari oleh Allah Ta'ala, dipancar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lalai ialah orang tak baca Al-Quran lalai. Orang lalai, orang tak belajar majlis ilmu. Sedangkan kalau sampai ke negeri China pun kita disuruh untuk belajar. Kampung kita ada ustaz, ada kiai. Sekarang lagi pakai internet saja, tak payah keluar rumah. Tak nak belajar. Itu nama orang lalai. Orang lalai. Orang lalai tak ingat mati. Kau cakap 3 tahun, 4 tahun macam boleh jumpa saja. Ni aku tanam sawit ini rasanya dalam berapa tahun dapatlah hasilnya. Hasilnya keluar, awak dah jadi tulang, awak dah jadi tengkorak dalam tanah. Tak ingat mati langsung. Tak ingat mati langsung. Itu semua orang-orang yang lalai. Bercampur gaul dengan orang lalai. Kau cerita 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Macam dia belum jumpa, dia tak ingat. Dia pernah jumpa 20 tahun yang lalu. Sebab itu dia jumpa 20 tahun yang sekini. Tapi 20 tahun akan datang, umur dia tak sekarang. Ketika dia jumpa 20 tahun, daripada 20 tahun yang lalu dia jumpa sekarang ini, umur dia baru 30. Dia jumpa 20 tahun yang sesudah itu, umur dia 50. Dia masih ingat 20 tahun akan datang, umur dia 70. Rasa boleh jumpa ke? Allah, semua tu orang yang lalai. Orang tak ingat mati, orang yang lalai. Ya. Bergaul daripada orang lalai, lupa kubur, terhijab daripada kubur, terhijab daripada ingat sakaratul maut, terhijab daripada ingat husnul khatimah, terhijab. Ya. Semua tu hijab ya, rupanya semua tu hijab. Kita ingat, alah tak ada apa-apa, duduk bual-bual dengan kawan, apa salahnya ngeteh ngopi, apa salahnya? Dia menghijab hatimu daripada Allah Ta'ala. Sekali-sekali tu bolehlah, bukan tak boleh minum teh, halal. Kopi pun halal, bukannya minum arak pun ya. Tapi jangan jadikan kelaziman. Yang ada orang setiap hari tau, mesti ngeteh ngopi tau. Padahal kat rumahnya pun ada lagi enak lagi ya. Tapi mesti nak ngeteh ngopi. Dan ngeteh ngopi bukan boleh sekejap. Paling-paling tidak sekali duduk 20 minit ngeteh ngopi. Kalau ngeteh ngopi 20 minit, lama ke sikit? Lama ke pendek? Lama ke pendek kiranya? Pendek? Maknanya lagi lama lagi. 4 gelas pun ada. Allahku, semangatlah. Haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Ta'ala peradakan kita dan saudara-saudara kita semua ya, diperingatkan mudah-mudahan ya. Dan memakan makanan yang syubhah, itu semuanya hijab. Makanan-makanan yang syubhah, makanan yang tak nyata halal dan haramnya. Dia halal nyata, haram nyata. Yang syubhah ni yang grey area, yang tak pasti, yang mungkin boleh jadi haram. Mungkin boleh jadi haram. Kalau gitu kita ambil yang tak mungkin boleh jadi haram. Lagi kita tinggal di negeri Johor, sini, negeri Batu Fahad, banyak penternak-penternak Islam, banyak ayam-ayam yang disembelih orang Islam. Dia sudah ambil yang yakin yang daripada orang kita. Tak mesti ambil daripada yang lain punya. Ada cap halal lah, jangan ragu lah, jangan ragu. Okey lah, aku tak bilang itu tak halal. Aku tak pertikaikan. Itu. Cuma aku nak pilihan yang lebih baik. Aku nak pilihan yang lebih baik lah, lebih cermat lagi ya. Itu yang cermat, perkara yang cermat lagi ya. Baik, apa lagi? Syubhah. Banyak yang syubhah jatuh pada apa tahu? Segala komisen, wang ekstra yang antara dua pihak ada buat perdagangan jual beli ataupun kita jadi orang tengah, kita jadi wakil syarikat ke, wakil AJK ke, kok kita yang dapat komisen. Tak apalah, kita cari lembu lah ya, seekor untuk nak bikin maulid. AJK minta. Kita pergi kedai, kita pergi orang peternak lembu. Berapa? 1,000 berapa lembu seekor berapa? 4,000 ya. Taruhlah 4,000 ya. Kita pun kasih duit masjid 4,000. Dia kasih kita, inilah sikit duit kopinya. Tak boleh ambil ya. Kalau kasih balik duit kopinya 50 tu kasih siapa? Kena balikkan AJK. Sebab kita sebagai wakil tak boleh ambil. Itu tak boleh ambil. Tak masuk. Kalau nak kena kasih tahu AJK. Toki lembu kasih aku RM50. Boleh aku terima? Ambil. Baru boleh. Sebab kita punya ikrar dengan dia sebagai wakil. Wakil tak boleh terima apa-apa. Bukan sebagai juru ejen cari lembu. Sebagai wakil. Kerana kita pun sebahagian daripada mereka juga. Tak boleh ya. Tak boleh. AJK nak meeting, nak ada ceramah, order epok-epok 50 keping. Kita belan epok-epok 50 keping. Kemudian kita minta lagi ekstra 10 keping untuk family kita. Kita beli ekstra 10 keping untuk family kita. Bolehlah. Yang 50 keping masjid punya. 10 keping untuk family aku. Aku bayar. Kemudian akak epok-epok tu kasih ekstra 5 keping. Tak apalah ni sedikit ekstra free gift.
Ya, relief. 5 keping tu untuk kita ke untuk masjid? Yang beli banyak kita ke masjid? Yang beli banyak masjid kan? Kalau setakat kita beli 10 keping, dia kasih 5 keping ekstra kak? Pasal kita beli 50 keping, kita beli lagi 10 keping, dia kasih tu, paling-paling tidak engkau kena bagi masjid berapa, engkau bagi daripada 5 keping ekstra tu. Itu kira free gift lantaran masjid. Itu semua commission yang tidak termaklum oleh dua-dua pihak. Tak boleh. Setengah-setengah student belajar di Madinah. Kalau musim haji, tak apa jemaah sekalian, makcik-makcik, pakcik, saya boleh tak beli acuak dekat sini pun tak apa. Saya boleh tolong belikan. Dia punya istihar, ikrarnya apa? Tolong belikan. Dia tidak bilang saya jual ajuak. Kalau dia bilang saya jual, saya pun ada jual ajuak. Okey, kalau dia jual, dia dah beli sama penjual, sama pembekal, saya aku beli 1 kilo berapa, saya jual, saya beli. Dan dia punya, dia nak jual berapa, suka hati dia. Tapi ikrarnya apa? Tolong belikan. Tolong belikan bermaknanya wakil tau. Wakil. Tetapi 1 kilo patut 70, tapi dia beli sama pembekal 50. Dia jual sama orang harga pasaran 65. Kan lagi mudah kan dari pasaran, tapi dia dapat 15. Setahu makcik-makcik ini, kau tolong belikan. Tolong belikan. Tak boleh. Segala komisen yang tidak... Cakap terus terang. Saya ada jual tamar juga. Saya dapat dari pembekal. Saya jual 1 kilo 65 rial. Kan boleh? Kan boleh begitu ya? Musim-musim korban, kami ada khidmat mengendalikan korban. Iklan kau apa? Khidmat mengendalikan korban. 1 kambing sekian. Itu harga kambing. Kau tak masuk harga opah, harga apa semua. Lepas tu bilang package pengendalian korban. Package tu maknanya dengan service charge, dengan siang, dengan apa semua tu, dengan wang peluh, wang apa semua. Hati-hati, itu semua syubhah ya. Syubhah. Kalau tidak haram sekalipun syubhah. Kenapa? Aku jual, kau beli, aku beli, kau jual, tetapi apa pasal orang lain dapat untung? Minta maaf, dereba bas bawa turis, ya, bawa turis. Nanti dia pergi makan kat restoran yang satu, ada kedai jual apa souvenir apa semua. Tak dibawa shopping center yang besar, tempat yang khas. Pasal apa dia dapat komisen? Walau komisen dengan 1 cawan air batu dengan mi goreng sepinggan sekalipun, kau dapat makan free lantaran mereka. Dan mereka semua ni nak pergi kedai ini ke? Kalau ada pilihan, kau bawa tanpa kau sedang, kau dapat keuntungan lantaran mereka dan mereka tidak tahu. Semua tu hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati kalau begitu ya. Tuan-tuan nak beli kedai sini, bawa Allah. Mereka ada saya kasih saya sedikit komisen. Kalau tak nak pun tak apa, kita boleh bawa pergi kedai lain. Apa salah terus terang? Dia tak nak terus terang, itu yang menjadi apa? Menjadi syubhah. Banyak syubhah dalam sudut itu ya. Macam-macam perkara lagi lah syubhah. Macam-macam perkara lagi syubhah ya. Ini di antara contoh-contoh yang kami bawakan ya. Ini semua tu menjadi hijab hati kita. Apatah lagi kalau makan makanan yang haram-haram, makanan yang tak betul ini, kalau ngafal ayat Quran terus luntur. Terus luput lunturnya. Kalau baca ruqyah jampikan orang, terus setannya tak lari, bahkan makin nyingklak-nyingklak lagi. Ya Allah, na'udzubillah. Tak hasil, sembahyangnya tak ada khusyuk, mimpinya dah tak dapat yang baik-baik lagi. Pasal kotor rohaninya. Kotor rohaninya ya, dalam sudut pemakanan ya. Dari sudut pemakanan ini subhah sangat-sangat melunturkan kerohanian kita. Hijab daripada apa? Hijab terdinding daripada insaf, terdinding daripada ilmu, terdinding daripada faham, terdinding daripada taubat, terdinding daripada tawaduk, terdinding daripada tawakal. Semua tu terdinding ya. Nabi Muhammad